Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 2 hari selepas Sanusi didakwa di Mahkamah Session, akhirnya satu berita yang paling mengejutkan dan duka cita melanda Sanusi pula, yaitu Saifuddin Syur lucut pangkat kehormat TLDM kepada Sanusi. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mencadangkan supaya menarik balik gelaran Laksamana Pertama Kehormat Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang diberikan kepada Muhammad Sanusi Madnor. Ini selepas Menteri Besar sementara itu didakwa menghina Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sanusi dilantik sebagai Laksamana Pertama Kehormat Simpanan Sukarelawan Tentera Laut Diraja Malaysia pada 2021, tetapi Saifuddin menegaskan bahawa Sultan Selangor merupakan kapten yang dipertua TLDM. Sultan Selangor tu memang TLDM bawah naungannya. Jadi Datuk Sanusi dia kehormat. Dia bukan tentera laut tapi dia dapat kehormat punya. Sultan Selangor itu adalah ketua dia. Tiba-tiba hang pi hina tuanku. Jadi saya ingat mungkin sampai masanya Majlis Angkatan Tentera semak balik hak kehormat Sanusi barangkali sampai masa tarik baliklah, kata beliau. Cabut tu pasal tak hormat dengan Sultan Selangor. Katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Parti bagi kawasan Dun Suka menanti. Sanusi ketika berceramah pada 11 Julai lalu didakwa berkata, Kesultanan Kedah adalah satu-satunya di negara ini yang mempunyai susul galur keturunan yang tidak putus-putus berbanding kesultanan lain dan mempersoal pelantikan Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar untuk mengetuai pentadbiran Selangor. Ini dilihat sebagai satu penghinaan kepada Sultan Selangor yang menyebabkan aduan dibuat oleh Dewan Diraja Selangor. Walaupun meminta maaf dan menjelaskan ucapannya dipetik di luar konteks, namun pejabat Diraja Selangor kemudian menyatakan Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah bahawa isu kenyataan Sanusi yang didakwa menghina baginda belum selesai. Pada Selasa, Sanusi dihadapkan ke mahkamah dan turut berdepan pertuduhan hasutan berasingan kerana kenyataannya mengenai Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, Sanusi mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan bagi kedua-dua pertuduhan. Sementara itu, Saifuddin sekali lagi menggesa Sanusi menjelaskan peranan 2 warga China yang dikatakan dikaitkan dengan projek Nadir Bumi Menteri Besar Kedah Incorporated MBI Kedah. Dakwanya, Sanusi telah menulis surat kepada menteri dalam negeri itu ketika itu Hamzah Zainuddin untuk memohon pas lawatan ikhtisas visa profesional untuk 10 jurutera dan 21 pekerja mahir dari China untuk bekerja dengan MBI Kedah. Ini kononnya atas kepakaran mereka dalam perlombongan unsur Nadir Bumi REE untuk membantu MBI Kedah dalam penerokaan REE. Saifuddin menyifatkan kedua-dua pekerja yang ditaja MBI Kedah itu sebagai mencurigakan kerana seorang telah hilang manakala seorang lagi ditahan awal tahun ini kerana menceroboh hutan simpan bersama lebih 380 beg biji Nadir Bumi. Ini bukan eksplorasi lah, ini curi, kata Saifuddin. Antara lain, Saifuddin menuntut penjelasan Sanusi tentang kepakaran mereka, skop kerja, tempoh pekerjaan dan imbuhan mereka. Dia juga menuntut Sanusi menjelaskan seorang pekerja warga China yang menghilangkan diri itu. Semalam SPRM dilaporkan menahan seorang pegawai kanan MBI Kedah dan seorang pengarah syarikat bagi memudahkan siasatan berhubung dakwaan kecurian sumber REE di hutan simpan Bukit Enggang di Sik Kedah. Pada Februari lalu, 52 suspek ditahan di kawasan itu
berhubung aktiviti perlombongan haram di hutan simpan berkenan. Saudara-saudara sekalian, memang malang menimpa Sanusi karena baru 2 hari beliau didakwa di mahkamah. Kini beliau berpotensi akan dilucutkan jawatan pula dan pangkat beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi dalam ulasan yang seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini 7 kegagalan PAS di 3 negeri. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Saudara-saudara sekalian, 7 kegagalan PAS di 3 buah negeri mungkin menarik perhatian Anda dan mungkin akan menjadi ilmu baru untuk Anda. Sudah tiba masanya untuk gelombang merah biru mengambil alih Kedah, Kelantan dan Terengganu. Selama ini, kegagalan PAS mentadbir 3 negeri ini dengan baik telah menyebabkan anak muda terpaksa merantau jauh untuk mencari rezeki. PAS dan PN wajib dijatuhkan untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Hakikatnya, PAS gagal menguruskan ekonomi 3 negeri ini dengan baik. Hidup rakyat yang sejahtera bergantung kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negeri. Saya perincikan 7 kegagalan PAS menguruskan ekonomi 3 negeri ini dengan baik. Pertama, sumbangan ekonomi 3 negeri ini yang terlalu kecil walaupun saiz negeri yang besar. Kelantan, Terengganu dan Kedah hanya menyumbang 1,8%, 2,5% dan 3,4% KDNK negara pada tahun 2022. Jauh bezanya dengan sumbangan 7,4% Pulau Pinang dan 25,5% Selangor kepada KDNK negara. Data ini jelas menunjukkan PAS gagal mengembangkan ekonomi negeri. Apatah saudara-saudara sekalian. Kedua, PAS gagal menjaga siswaza amat malang. Kedah dan Terengganu mempunyai gaji penengah siswaza terendah di seluruh Malaysia. Misalnya, pada tahun 2021, 50% siswaza di Kedah hanya berpendapatan di bawah RM3 dan R138. Maka, tidak hairanlah ramai anak kelahiran Kedah berkelulusan tinggi terpaksa merantau ke Pulau Pinang, Selangor atau Kuala Lumpur untuk bekerja. Gaji penengah siswaza di Selangor contohnya adalah RM4.130. Bukanlah sebab KL itu tidak berada di Kedah, tetapi pentadbiran PAS di Kedah sendiri yang gagal. Ketiga, PAS gagal mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Setinggi manapun kelulusan akademik, Kedah, Terengganu dan Kelantan tidak mampu menyediakan peluang pekerjaan, peluang kerja berkemahiran tinggi. Peratusan pekerja mahir di Kelantan, Kedah dan Terengganu hanyalah 23,2%, 26,7% dan 22,4% pada tahun 2021, jauh berbeza dengan 36,2% di Pulau Pinang dan 35,4% di Selangor. Keempat, PAS gagal menyediakan kemudahan paling asas. Data rasmi menunjukkan hampir 1 daripada 3 rumah di Kelantan tidak ada bekalan air pipe. Lebih teruk, hanya 15,4% isi rumah di Kelantan menikmati perkhidmatan kutipan sampah di rumah. Peratusan di Terengganu dan Kedah juga amat menyedihkan. Masing-masing 24% dan 52,7% jauh berbeza dengan hampir 80% di Pulau Pinang. Politik Islam dimainkan PAS tetapi kebersihan diutamakan Kerajaan Pulau Pinang bagi memenuhi tuntutan Islam. Kelima,
PAS gagal membasmi kemiskinan. Tak kala Exco Kelantan menikmati kemudahan kereta Mercedes, Kelantan merekodkan kadar kemiskinan mutlak paling terburuk di semenanjung Malaysia, iaitu 12,4%. Sementara itu, Kedah merekodkan kadar kedua terburuk pada 8,8%. Sebaliknya, negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan PH mempunyai kadar kemiskinan mutlak terendah. Selangor 1,2%, Pulau Pinang 1,9%. Membasmi kemiskinan sangat dituntut Islam, tetapi ia bukanlah agenda pentadbiran PAS. Keenam, PAS gagal menarik masuk pelaburan yang tinggi. Untuk sekian lamanya, PAS mempunyai rekod yang buruk dalam aspek ini, termasuk di Kedah. Pada tahun 2021, 99,7% pelaburan asing diluluskan dalam sektor pembuatan Kedah, tertumpu di hanya satu lokasi, iaitu Kulim High Tech City. Namun secara khusus, ini adalah hasil usaha agensi-agensi kerajaan persekutuan, di mana pelaburan yang dibawa masuk oleh Sanusi sibuk berpolitik setiap hari sehingga lupa tanggungjawab hakiki untuk memajukan ekonomi negeri. Malah, banyak projek yang diumumkan Menteri Besar Muhammad Sanusi masih tidak nampak hasilnya. Ketujuh, PAS gagal menjaga sisi ekonomi rakyat. Isi rumah di Kelantan misalnya merekodkan pendapatan penengah bulanan yang terburuk di Malaysia, iaitu RM3,563 pada tahun 2019. Pendapatan penengah di Pulau Pinang adalah RM6,169 dan di Selangor RM8,210. Di Kelantan juga 64,4% populasi tergolong dalam lingkungan gaji B40, rekod paling tinggi di Malaysia. Sebab itulah ramai anak muda di negeri-negeri ini berhijrah ke Selangor dan Pulau Pinang. Kemakmuran di Pulau Pinang yang membuatkan Sanusi berusaha siang malam untuk merampas negeri Pulau Pinang. Kepada Sanusi, angan-angan Mat Jenin memang percuma. Menelusuri fakta dan data di atas, saya tegaskan bahawa Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak boleh terus dibiarkan begini. Pentadbiran di tiga negeri ini wajib dikali supaya pembangunan sosioekonomi rakyat dapat dipertingkatkan untuk masa depan anak-anak kita. Ini masa untuk gelombang merah biru. Bersama kita tumpaskan gelombang hijau yang ternyata gagal. Ditulis oleh Faiz Fazil, ialah penyandang Keresidun Permatang Pasir dan ahli jawatan kuasa amanah. Dipetik daripada Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 2 hari Sanusi didakwa di Mahkamah Session di Selayang baru-baru ini, akhirnya Sultan Kedah bertitah. Ini titah Sultan Kedah yang kita tunggu-tunggu, kerana ini pastinya akan meredakan keadaan yang ada di Malaysia pada ketika ini. Sultan Kedah titah, jangan gunakan masjid untuk berpolitik. Daulat tuanku. Sultan Kedah, Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah hari ini bertitah agar umat Islam tidak membangkitkan isu-isu yang boleh menggugat perpaduan ummah. Sultan Salehuddin bertitah, baginda mengharapkan agar umat Islam di negeri ini juga sentiasa hidup dalam bersatu padu dan menjaga keharmonian bersama. Antara salah satu sebab perpecahan yang melanda masyarakat adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan hawa nafsu serta tidak matang dalam memberikan tindak balas dalam perbezaan pendapat, sehingga mudah melenting dan bergaduh sesama sendiri. Walhal pergaduhan ini ada yang berpunca daripada isu remeh-temeh titah baginda pada Majlis Perhimpunan sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Kedah
1445 Hijriah 2023 di sini hari ini. Baginda juga memberi peringatan agar rumah ibadat, yaitu masjid, tidak digunakan sebagai tempat untuk berpolitik kerana dikhawatiri menimbulkan perpecahan. Baginda sama sekali tidak bersetuju dengan segelintir golongan yang tidak bertanggung jawab menggunakan platform masjid sebagai tempat untuk berpolitik dan menimbulkan kegawatan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam, titah Baginda lagi. Bertitah lanjut, kata Baginda, bibit-bibit perpecahan dapat diatasi sekiranya semua umat Islam kembali semula kepada ajaran yang paling asas, iaitu berpegang pada roh Al-Quran. Sultan Salahuddin menyeru agar umat Islam mengambil iktibar daripada kehidupan Rasulullah serta berusaha sedaya upaya untuk menyerap tingkah laku dan akhlak Baginda. Pada majlis itu, Sultan Salahuddin turut berkenan menyampaikan anugerah kepada tokoh Ma'al Hijrah, kepada cendekiawan syariah yang juga pemilik Kedah Darul Aman FC, KDA-FC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Baginda turut berkenan menganugerahkan masjid terbaik kepada Masjid Ar-Rahmlah Guar Cempedak di Jerai bagi kategori bandar, serta Masjid Ar-Rahman Air Hitam Jerlun luar bandar. Saudara-saudara sekalian, apabila titah Baginda ini menyeru supaya semua orang, terutamanya orang politik, jangan gunakan masjid untuk berpolitik, ini satu seruan yang harus diambil kira dan harus diambil berat oleh semua ahli politik. Menolak atau melakukan larangan, yaitu berpolitik di rumah ibadat, akan membawa kepada perpecahan, titah Baginda. Oleh sebab itulah, sesiapa yang cuba melanggar ataupun tidak mengikuti pesanan titah Baginda ini bermaksud bolehlah dikategorikan sebagai orang yang derhaka. Semoga dengan titah Sultan Kedah ini tidak ada lagi isu-isu berkaitan rumah ibadat dijadikan tempat untuk berpolitik. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin Yassin kali ini. Seperti yang saya nyatakan dalam konten sebelum ini, tindakan Muhyiddin Yassin mahu menyaman Anwar Ibrahim sebenarnya menjerat leher sendiri, memerangkap diri sendiri. Tuntutan Muhyiddin Yassin kemarin supaya Anwar Ibrahim memohon maaf dan menarik kenyataan beliau berkaitan dengan pembayaran hutang Felda dan menuntut supaya Anwar Ibrahim memohon maaf dalam masa 24 jam serta menunjukkan kalau benar beliau mempunyai tanda tangan dokumen berkaitan pelupusan hutang Felda bernilai 8.2 bilion itu, akhirnya memakan diri. Ramai orang persoalkan, kata mereka, bagaimana kalau benar-benar Anwar Ibrahim tidak mempunyai dokumen tersebut. Saya kata begini, tindakan itu boleh menyebabkan Muhyiddin Yassin terperangkap sendiri. Akhirnya seperti yang dinyatakan tadi, akhirnya Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri apabila akhirnya Anwar Ibrahim tampil menyatakan, saya tidak perlu masa 24 jam. Saya hanya diberi 12 jam pun saya akan berikan, saya akan tunjukkan dokumen yang ditandatangani, kata Anwar Ibrahim. Jauh sekali Anwar Ibrahim menuntut ataupun memohon maaf, jauh sekali Anwar Ibrahim menarik balik kenyataan beliau. Jadi kali ini habislah Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri, bukan diperangkap oleh orang lain tetapi terperangkap oleh diri sendiri. Hari ini Perdana Menteri tunjuk bukti tanda tangan hapus hutang Ponoroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengemukakan bukti bahawa beliau telah menandatangani dokumen bagi penghapusan hutang Ponoroka Felda. Saya boleh bawa
Tak perlu tunggu 24 jam, kata Anwar Ibrahim. Dalam 12 jam pun saya boleh, kata beliau. Memang saya tanda tangan pada 24 Jun lepas. Kenapa dia, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak buat kerja? Tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Ini menjadi persoalan besar kepada kita semua. Apabila Muhyiddin Yassin menuntut, kononnya beliaulah yang menghapuskan hutang tersebut. Tetapi Anwar Ibrahim menyatakan dia yang tanda tangan pada 27 Jun lepas, dan dia turut bertanya, dia hairan kenapa Muhyiddin Yassin tak buat kerja. Saya pun tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Kamu Muhyiddin cabar begitu, tidak apa. Baik, saya akan tunjuk bukti saya tanda tangan pelupusan hutang RM 990 juta. Dia kena minta maaf, kata Anwar Ibrahim. Jadi kali ini Anwar Ibrahim yang dituntut. Sebelum ini Anwar Ibrahim yang dituntut memohon maaf sebab kononnya Anwar Ibrahim memfitnah Muhyiddin Yassin. Tapi rupa-rupanya kali ini giliran Anwar Ibrahim menyatakan, kamulah Muhyiddin yang perlu minta maaf kerana tak mengaku tak buat kerja, dan kata Anwar Ibrahim, dan ada bukti bahawa Anwar Ibrahim bercakap benar. Jadi kata Anwar, dialah yang perlu memohon maaf. Jadi tadi Muhyiddin menuntut, Anwar Ibrahim memohon maaf. Kali ini Muhyiddin pula yang perlu memohon maaf. Anwar berkata demikian bagi menjawab tuntutan Muhyiddin kepada beliau agar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka secara bertulis susulan kenyataannya yang mendakwa hutang Peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Muhyiddin. Tuntutan itu dikemukakan dalam surat bertarikh 18 Julai menerusi firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership. Selain itu, dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan surat berkenan, Anwar juga perlu mengemukakan surat atau dokumen yang ditandatangani mengatakan beliau sebagai Menteri Keuangan pada akhir Jun lepas meluluskan pelupusan hutang Peneroka Felda bernilai RM8.3 bilion. Justru sebelum melakukan lawatan rasmi ke Vietnam esok, Anwar berkata beliau akan menghubungi Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP, Datuk Johan Muhammad Merikan untuk menyerahkan bukti berkenan. InsyaAllah sebelum saya ke Vietnam esok, saya akan telefon KSP dan akan bagi bukti itu. Saya nak dia, Muhyiddin, minta maaf secara terbuka. Kali ini Muhyiddin pula yang perlu memohon maaf. Silap sikit, Muhyiddin lah yang akan kena saman, Muhyiddin lah yang akan kena. Inilah yang kata meludah ke langit terkena muka sendiri. Dan tak tahulah, mungkin Muhyiddin tak sedar Anwar Ibrahim mempunyai bukti tersebut. Anwar yang juga Menteri Keuangan sebelum ini mendakwa belanjawan 2021 dan 2022 di bawah Perikatan Nasional tidak mempunyai peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. Katanya hanya dalam belanjawan Madani 2023 beliau menyerahkan RM 990 juta peruntukan awal bagi melupuskan hutang Peneroka Felda yang berjumlah RM 8.3 bilion itu. Jadi sekarang nak tanya kepada walaun-walaun, penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin yang kata Anwar Ibrahim tu bohonglah, memfitnah lah dan sebagainya. Anda fikir-fikirkan sekarang, siapalah yang memfitnah, siapalah yang berbohong. Kali ini kita tunggulah nanti siapa yang akan memohon maaf secara terbuka. Adakah Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin? Jadi benarlah kata-kata penganalisis politik sebelum ini, tindakan Muhyiddin menuntut Anwar Ibrahim memohon maaf dan menunjukkan bukti dan mahu menyaman Anwar Ibrahim tindakan bunuh diri, tindakan menjerat leher sendiri dan tindakan yang pasti dia sesali. Seperti Mahathir Mohamad telah pun tersilap langkah apabila menyaman Anwar Ibrahim. Akhirnya dia menjerat diri sendiri sehingga banyak perkara yang luar biasa, yang lebih menarik, yang lebih mengejutkan didedahkan satu persatu oleh Anwar Ibrahim. Jangan lupa Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang memegang segala-galanya, memegang segala dokumen, memegang segala perkara yang mungkin disembunyikan sebelum ini. Anwar Ibrahim mampu dan ada akses untuk mendapatkan bukti dengan mudah, mengorek dengan lebih mudah dan mendedahkan dengan lebih mudah. Jadi mungkin Mahathir,
Muhyiddin lupa bahawa Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri dan mereka pula adalah hanya pembangkang. Bahkan Tun Mahathir sekarang tidak punya apa-apa selain hanya pemerhati politik, kerana beliau bukan ahli Dewan Undangan Negeri, bukan juga ahli parlimen dan tidak punya apa kapasiti pun dalam kerajaan. Semoga dengan pendedahan ini Muhyiddin akan lebih berhati-hati apabila mau menyaman sesiapa, kerana takut nanti beliaulah yang akan terjerat sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.